Selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 1. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit 11 iaitu Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini dan tekan button subscribe. Jom belajar, jom. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran dengan program 5R. Apa itu 5R? 5R ialah kita semula, guna semula, kurangkan, fikir semula dan baiki. Jadi 5R ialah recycle, reuse, reduce, repair dan routine. Yang pertama kita sentuh berkaitan tentang kita semula. Apa itu kita semula? Yang pertama lah, kamu kenalah mengitar semula bahan buangan daripada bahan mentah. Contohnya surat khabar lama untuk dikitar semula jadi kertas yang awak boleh buat eksperimen lah. Dulu dah belajar kan. Kertas tu kumpul, hancurkan, kemudian ambil gam dan jadikan dia sebagai barang perhiasan seperti mangkuk kertas ataupun boleh menghasilkan kertas yang baru. Dan juga cara kita nak kitar semula tu bagaimana? Yang pertama kamu kena kumpulkanlah barang-barang yang boleh dikitar semula seperti surat khabar, botol plastik, botol kaca dan tin aluminium. Dan kamu kena masukkan ke dalam tong kitar semula yang berkaitan dengan barang kitar semula yang boleh dikitar semula. Jadi itulah yang dimasukkan kitar semula. Yang seterusnya ialah kita gunakan semula. Okey, bagaimana kamu nak menggunakan semula? Awak gunakan semula barang-barang lama yang contohnya membeli baju terpakai di rumah kebajikan. Okey. Jadi awak gunakan semula. Okey. Contohnya tin, botol susu. Okey. Awak ambil jadikan dia sebagai bahan terpakai, barang hiasan atau letak pensel ke apa ke dengan menggunakan sisa-sisa pepejal lah. Ini tadi botol kaca, botol plastik dan sebagainya. Itu ada gambar, kamu tengok dia rujuk di situ lah. Kita semua pakai. Seterusnya kurangkan ataupun reduce. Mengurangkan pembelian dan penggunaan bahan. Okey. Gunakan penggunaan beg plastik. Kurangkan penggunaan beg plastik semasa boleh belah. Ya, cikgu sokong. Sebab tu di shopping kompleks ada pada hari Sabtu kita tak pakai beg plastik. Pasal mula-mula kempen ini dibuat. Okey, kurangkan penggunaan beg plastik. Tujuannya untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar. Bagaimana beg plastik ini menyumbang kepada pencemaran alam sekitar? Apabila masyarakat gemar buang sampah beg plastik, maka sudah menyebabkan berlakunya banjir kilat. Beg plastik itu buang ke dalam longkang dan akhirnya bila hujan air tak dapat nak lalu, dia terkumpul dan akhirnya hujan lebat turun tak berhenti-berhenti menyebabkan banjir. Jadi membanjiri kuasa rumah kita sehingga menyebabkan banyak barang yang rosak lah di dalam rumah kita. Okey, bagi kita nak kurangkan penggunaan beg plastik ni ketika beli barang. Bagaimana kita nak kurangkan penggunaan beg plastik ni ketika kita nak beli barang di shopping kompleks? Pakai beg yang sama mudah ni, beg gundi ni. Bawa pergi. Okey. Barang dapur kan. Ataupun nak senang, troli. Bawa troli ni, pergilah shopping kompleks ke pasar ke, senang dibawa, senang ditarik. Jadi taklah berat tangan awak nak pikul beg plastik tu. Itu satu. Yang keduanya, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Baik, seterusnya kita pergi kepada rating ataupun fikir semula. Okey, awak fikir dulu sebelum awak buang sesuatu barang. Contohlah handphone, telefon bimbit. Okey, fikir dulu. Awak nak beli barang baru, kena pastikan barang buangan masih boleh dibaiki atau dikitar semula. Fikir dulu sebelum awak nak beli barang baru. Contohnya telefon bimbit anda. Telefon bimbit anda rosak, tapi boleh repair. Apa rosaknya? Skrin saja. Boleh di-repair. Selagi boleh di-repair, repair lah. Jangan beli baru. Takut nanti kalau awak buang barang-barang elektronik, contoh barang-barang elektronik. Komponen-komponen yang ada di dalam elektronik itu, papan-papan motherboard itu adalah bahan kimia. Jika terlarut di tanah boleh menyebabkan
kesuburan tanah itu akan terhakis. Tanah akan menyebabkan tidak subur, beralkali. Kandungan tanah tidak subur, bahkan tanaman-tanaman tak boleh nak tumbuh dengan baik, tak boleh mengeluarkan hasil dengan baik. Itu juga kalau kita buang komponen-komponen barang elektronik ini seperti handphone, buang campak ke dalam sungai atau campak ke dalam laut. Okey? Sebab geram kan barang dah rosak, padahal boleh repair. Ataupun kipas atau barangan elektronik yang lain. Bila awak campak ke laut, bahan kimia itu akan tersejar atau terlarut di dalam air dan menyebabkan pencemaran air. Hidupan di dalam air boleh musnah. Dan seterusnya, baikilah, repair. Okey, bila kita fikir tak perlu belikan barang baru. Contoh kipas ini boleh dibaiki. Boleh baiki. Selagi kita boleh baiki, kita baikilah. Membaiki barangan yang rosak dan menggunakan semula. Okey, contohnya membaiki jam yang rosak. Jam boleh di-repair. Jam boleh di-repair. Telefon bimbit boleh di-repair. Dan apa juga keperluan barang elektronik boleh di-repair. Kalau tak boleh repair, kita contoh barangan yang boleh dikitas semula ni apa? Plastik. Carilah komponen plastik kat sini. Ataupun besi. Ataupun kaca. Boleh dikitas semula. Jadi, cikgu nak murid-murid mengamalkan program 5R dalam kehidupan murid-murid. Okey, supaya dapat dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar. Baiklah, kita pergi kepada pelajaran berikutnya, iaitu kesan pencemaran alam sekitar. Okey, kesan pencemaran alam sekitar menerusi pencemaran tanah akan mengakibatkan kerosakan kualiti tanah. Tanah itu menjadi tidak subur kerana petani-petani menggunakan baja kimia. Bila menggunakan baja kimia, kandungan nitrat dalam tanah akan berkurangan dan menyebabkan keasidan dalam tanah itu. Okey, oleh itu tanah itu tidak akan jadi subur dan sumber tanaman tidak akan dapat mengeluarkan hasil tanaman seperti mana yang dikehendaki oleh para petani. Kerana tanah itu rosak. Tanah tak subur. Jadi, tanaman yang ditanam pun tak boleh mengeluarkan hasil yang banyak seperti mana yang diinginkan oleh para petani. Selain itu akan menyebabkan tanah gersang. Apabila berlakunya aktiviti pembalakan, tebang pokok secara terbuka, maka kawasan tersebut akan terdedah kepada suhu yang panas. Bila terdedah kepada suhu yang panas, maka menyebabkan tanah itu gersang, kering. Okey, bila berlaku tanah kering, mudahlah berlaku hakisan tanah. Tanah itu crack dan tak boleh nak cengkam akar pokok kerana pokok banyak telah ditebang. Jadi, apabila berlaku hujan lebat, turun tak berhenti-henti, maka menyebabkan kejadian banjir lumpur. Tanah runtuh dan akhirnya menyebabkan kejadian banjir lumpur. Bila menyebabkan kejadian banjir lumpur yang berdekatan dengan kawasan tersebut yang beresiko banjir, maka banyaklah harta masyarakat akan musnah. Baik, kesan pencemaran yang seterusnya iaitu menerusi pencemaran bunyi, iaitu mengganggu persekitaran dan mengganggu pendengaran manusia. Ini kerana setiap aktiviti manusia akan menyebabkan bunyi sentiasa bising. Bila bunyi sentiasa bising dan berpanjangan, maka kita sebagai manusia biasa tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti biasa. Kita juga tidak dapat mengelakkan diri dengan suasana yang bising. Nak rehat pun tak boleh, nak tidur pun tak boleh. Jadi itu adalah kesan akibat daripada pencemaran. Dan melalui pencemaran air, kesan pencemaran air yang pertama ialah dapat menjejaskan kualiti air. Kualiti air menjadi kotor dan dia juga menyebabkan berlakunya menjejaskan kesihatan manusia. Manusia akan mudah mendapat penyakit kerana air yang kotor. Menggunakan air yang kotor menyebabkan manusia terdedah kepada penyakit yang berbahaya. Kulit menjadi gatal-gatal dan sakit perut. Oleh itu, manusia tidak dapat menjalani kehidupan manusia sehari-hari tanpa menggunakan air yang bersih. Dan yang terakhir, menjejaskan hidupan akuatik. Okey, hidupan akuatik seperti ikan akan mati. Sumber air seperti sungai yang sepatutnya disalurkan ke paip-paip rumah kita tak dapat disalurkan kerana kandungan sumber air seperti sungai kotor disebabkan sisa toksik yang berlebihan yang dilemparkan ke sungai tersebut. Maka kalau sumber air itu tidak dapat digunakan, aktiviti manusia memang terjejas dan kita tak dapat menggunakan air. Dan yang kesan yang terakhir ialah kesan pencemaran udara akan mengakibatkan kesan rumah hijau dan juga menjejaskan kualiti air. Okey. Menjejaskan kesihatan manusia, pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Okey, pemanasan global
kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon berlaku akibat daripada aktiviti manusia seperti pembakaran secara terbuka, pembebasan asap-asap kilang serta pembebasan asap-asap kenderaan ke udara. Bila menyebabkan udara kotor itu terkumpul, gas-gas kotor itu terkumpul di udara, maka 3 kesan itu tadilah kesan rumah hijau, pemanasan global dan penipisan ozon. Global warming mudah berlaku, lapisan ozon bila berlubang lapisan ozon, maka menyebabkan cuaca di kawasan itu menjadi lebih panas. Serta menjejaskan kualiti air. Kenapa menjejaskan kualiti air? Melalui apa? Melalui hujan asid. Ketika berlakunya jerebu disebabkan pembebasan asap yang kotor di udara, maka apabila berlaku hujan lebat, maka hujan itu membawa gas-gas yang kotor. Air hujan itu apabila menitikkan ke kawasan blok bangunan, cat-cat bangunan boleh luntur akibat hujan asid itu, hujan yang kotor. Bila kita terdedah kepada hujan asid, maka kita akan mudah mendapat penyakit. Begitu juga dengan global warming, begitu juga dengan kesan rumah hijau. Kita akan mudah mendapat penyakit. Contohnya katarak mata, contohnya kanser kulit. Kulit kita akan rosak disebabkan cuaca dan suhu yang panas boleh mengakibatkan kita tak selamat. Okey, kita bukan terdedah kepada penyakit strok. Jadi murid-murid, cikgu pesan, tolonglah jangan kamu sesekali mencemarkan alam sekitar. Kamu tengok kalau kamu tebang apa yang berlaku kepada bumi, itu akan menjadi panas. Kawasan kutub utara dan kutub selatan cair disebabkan cuaca kemarau yang panas. Okey, bila cair, maka mudah berlaku tsunami. Okey, ini adalah bencana alam. Jadi hasil daripada aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam. Oleh itu, kita sama-sama menjaga alam sekitar daripada tercemar. Okeylah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan menjaga alam sekitar. Apakah kepentingan menjaga alam sekitar? Yang pertama, iaitu mengurangkan pencemaran. Pencemaran dapat dielakkan. Kamu tengok, kalau sungai, masyarakat tidak membuang sampah ke dalam sungai, sungai akan kelihatan bersih dan cantik. Okey, so seronok mata memandang. Seronok lagi bahu badan nak merasai keindahan alam sekitar. Okey. Yang keduanya, kepentingan menjaga alam sekitar ialah udara segar dan aman. Kalau kita balik kampung, sesekali kita tengok udara, keheningan udara yang baik. Okey. Kita boleh tengok pelangi, kita boleh tengok pokok-pokok tumbuh dengan subur. Okey, habitat flora dan fauna dapat dipelihara. Okey, haiwan-haiwan liar dapat dilindungi. Jadi, kalau udara kotor, semua orang akan dapat penyakit. Tumbuh-tumbuhan pun akan Yang seterusnya ialah persekitaran akan menjadi lebih sihat dan lebih bersih. Ini contohlah kawasan di bandar. Di bandar kalau kita sentiasa menjaga kebersihan, di bandar kalau kita sentiasa tidak melakukan aktiviti yang boleh mencemarkan alam sekitar, kelihatan akan sentiasa bersih. Itu juga dengan kawasan pinggir sungai, pinggir laut, okey, di kawasan muara sungai, akan sentiasa cantik, kemas, tiada sampah. Jadi seronok kita memandang. Kehidupan maritim di dalam air pun tidak akan pupus. Mereka akan dapat membiak, serta memberikan pulangan yang lumayan kepada siapa? Kepada orang yang menangkap ikan, nelayan-nelayan. Kepada orang yang gemar kepada aktiviti memancing dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah kepentingan menjaga alam sekitar, iaitu menghematkan kos sumber urusan dan tenaga. Okey, duit kerajaan dapat disalurkan untuk program-program rasa kerajaan yang lain. Jika masyarakat tidak pandai menjaga kebersihan alam sekitar, maka kerajaan terpaksa membutuhkan pembelanjaan yang tinggi untuk bersihkan alam sekitar. Jadi, tindakan keras perlu dikenakan kepada mereka yang mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, cikgu menyuruh kepada semua murid agar sentiasa menjaga alam sekitar supaya hidup kita akan lebih aman, supaya kita dapat melihat keindahan alam flora dan fauna, hidup dengan aman. Okey? Dan kita akan dapat melihat kepelbagaian spesies kehidupan yang kian terancam
sebaliknya mereka dapat membiak dan kita dapat melihat bahawa dunia kita, Malaysia adalah salah satu negara yang dapat melindungi alam sekitar daripada tercemar. Baiklah, seterusnya kita buat latihan penilaian A. Latihan penilaian A untuk pelajaran terakhir kita. Berusi latihan penilaian A. Jadi berdasarkan perbualan di bawah, jawab soalan di atas. Soalan di bawah. Berapa orang penduduk Taman Selasih melahirkan rasa kecewaan mereka terhadap sikap segelintir penduduk di situ? Jika saya suka membakar sampah setiap hari. Jiran saya suka membakar sampah. Di sini suka buang sampah pada tempat. Jiran saya pula melakukan kerja membaiki rumah pada waktu malam. Sangat bising. Bakar sampah, buang sampah, buat bising pada waktu. Okey. Soalan nombor 1. Andaikan anda tinggal di kawasan tersebut, apakah kesannya terhadap anda dan alam sekitar jika keadaan itu berlarutan? Kesan terhadap diri kita dan juga alam sekitar. Okey, apakah jawapan dia? Okey, jawapan dia apa? Kamu mesti boleh jawab soalan. Okey. Okey, kita tengok apakah jawapan soalan nombor 1. Ini contohlah. Apa kesan kita? Saya mudah mendapat penyakit akibat pembakaran secara terbuka. Saya tidak boleh tidur nyenyak. Ini kesan kepada diri kita. Tapi tak ada jawapan berkaitan kesan kepada alam sekitar. Yang kedua, kesan kepada alam sekitar. Alam sekitar mudah tercemar seperti berlakunya pencemaran udara. Okey. Dan juga menyebabkan berlakunya pencemaran ni, terutama pada waktu malam. Kerana suasana malam, apabila bunyi bising, dia punya bunyinya itu bergema sehingga menyebabkan jiran di kawasan penduduk Taman Selasih tidak dapat tidur dan aman. Okey, jawapan soalan nombor 2. Pada pendapat anda, apakah yang patut dilakukan bagi menyelesaikan masalah tersebut? Okey, bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, apa jawapan anda? Okey, awak boleh tengoklah jawapan anda. Penduduk yang suka membuang sampah di mana-mana tempat perlu dikenakan denda oleh pihak Majlis Bandar Raya. Majlis Bandar Raya perlu menyediakan tong sampah di setiap premis awam ataupun premis ataupun di setiap kawasan kediaman. Jiran perlu tegur jiran yang lain yang membuat bising supaya tidak mengganggu suasana jiran-jiran untuk berehat di rumah. Okey. Penduduk ataupun kita seharusnya berani menegur jiran-jiran yang membakar sampah secara sehingga boleh, kerana ianya boleh mengakibatkan berlakunya pencemaran udara. Kena teguran ke pihak yang tidak bertanggungjawab akan kesalahannya. Ataupun memberikan jawapan sekiranya terdapat kesalahan melakukan aktiviti pencemaran yang sehingga menyebabkan pencemaran alam sekitar, maka boleh melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar supaya mereka yang terlibat dalam aktiviti pencemaran alam sekitar dikenakan tindakan. Pun boleh memberikan jawapan. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, apakah jawapan dia? Semua perlu menjaga kebersihan dengan mengutip sampah dan memasukkan sampah tersebut ke dalam tong sampah. Okey. Ini untuk pastikanlah bagaimana kita nak jaga kawasan rumah kita sentiasa bersih. Tidak membakar sampah secara terbuka dan tidak membuat bising pada waktu malam. Ini jawab berdasarkan situasi di atas. Kalau murid nak bagi jawapan yang lain pun tak ada masalah. Okey, baik. Murid, siapa yang salah buat pembetulan? Okey. Murid yang salah kena buat pembetulan. Okey, untuk kerja rumah murid, murid kena buat latihan soalan penilaian B. Okey, berdasarkan papan tanda di bawah, huraikan kepentingan semua pihak mematuhi peraturan di bawah terdapat dalam papan tanda tersebut. Peraturan di Taman Rekreasi Hululong dilarang membuang sampah, tidak boleh menebang atau cabut apa-apa tumbuhan pokok yang ada di situ. Okey, apa kebaikan dia lah kalau kita tak buang sampah dan tebang pokok. Jadi senang saja, jawab dalam bentuk esei. Jawab dalam bentuk esei. Okeylah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak kamu tolong buat pembetulan lah. Okey, pembetulan.
dan siapkan soalan latihan penilaian B. Murid-murid jangan lupa tekan button like, sharekan video ini kepada rakan-rakan dan tekan button subscribe. Sampai sini saja pembelajaran kita daripada Cikgu Khairul. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di unit yang berikutnya. Selamat sejahtera.